Dijawab lisan. Baik, saya jemput Datuk Indra Muhammad Sahar bin Abdullah. Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Speaker, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Kerajaan komited bagi mewujudkan peluang pekerjaan mahir untuk diisi oleh bakat tempatan. Ini kerana Malaysia perlu merancangkan pertubuhan industri utama untuk memastikan kewujudan pekerjaan mahir dan pembangunan bakat yang memenuhi keperluan industri serta peningkatan bilangan individu berkelulusan tinggi yang memasuki pasaran pekerjaan. Dalam hal ini, terdapat keperluan untuk intervensi dilakukan kepada industri strategik berimpak tinggi iaitu high growth, high value dengan izin seperti yang telah dinyatakan dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Sebagai contoh, kerajaan mensasarkan sebanyak 30,000 perwujudan peluang pekerjaan dalam industri aeroangkasa, 6,000 dalam industri logistik dan 2,844 dalam perkhidmatan global. Pada April 2024, kerajaan telah meluncurkan Pelan Tindakan KL20 bagi mewujudkan ekosistem syarikat pemula yang berdaya saing serta mengukuhkan jaringan kolaborasi dengan pelabur berpotensi dari dalam dan luar negara. Inisiatif ini dijangka berupaya memposisikan Kuala Lumpur di kedudukan 20 teratas dalam ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030 dan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan mahir kepada bakat tempatan. Ekosistem model teroka juga akan diperkukuh bagi menggalakkan keusahawanan dan inovasi seterusnya mewujudkan ekosistem dinamik serta peningkatan daya saing global. Plan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR mengunjurkan 310,000 penciptaan pekerjaan menjelang tahun 2050 merentasi 6 pemancu peralihan tenaga. NETR juga menggariskan inisiatif pembangunan kapasiti melalui pembangunan taksonomi kemahiran hijau, program reskill dan upskill serta kerjasama strategik bersama universiti tempatan dalam bidang peralihan tenaga. Selain itu, Plan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030 bertujuan untuk memperkukuhkan sektor pembuatan, mensasarkan perwujudan 700,000 peluang pekerjaan baru dalam kategori mahir serta gaji penengahan setinggi RM4,510 sebulan bagi pekerjaan dalam sektor pembuatan. Sasaran ini akan dicapai antaranya melalui strategi memajukan kompleksiti ekonomi dan menyegerakan pendigitalan dalam sektor pembuatan. Kerajaan turut menyasarkan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan baru dalam ekonomi digital, terutamanya saintis data bagi industri pusat data yang akan menyokong pelaburan oleh penyedia perkhidmatan awam utama seperti Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia dan Google. Pembangunan pusat data akan menghasilkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan termasuk dalam bidang kecerdasan buatan AI bagi memastikan trend semasa dapat dioptimumkan dan pasaran pekerjaan yang lebih mampan. Kerajaan percaya pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif yang disebutkan akan memangkin pertubuhan dalam sektor berkemahiran tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu berkelulusan tinggi. Ini akan memastikan sasaran komposisi pekerjaan mahir mencapai 35% pada tahun 2025 selaras dengan aspirasi mencapai negara berpendapatan tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, Paya Besar. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan sebentar tadi. Saya lihat banyak dasar dan model ekonomi yang cuba dibawa oleh Kerajaan Madani. Tetapi persoalannya Tuan Speaker ada 3 perkara: pengeluaran, penawaran dan pengisian. Tetapi kalau kita lihat daripada tahun 2017 sehingga 2023, skill related underemployment ni semakin hari semakin meningkat. Peningkatan 3% mengikut kuarter.
Maknanya sekarang ni dah sampai ke 37.4% daripada 29.9% 7 tahun yang lepas Tan Sri Dipertua. Jadi bagaimana kementerian menyelesaikan this complexity, coordination di antara yang saya sebutkan tadi, pengeluaran, penawaran dan pengisian. Kalau kita lihat dari segi pengisian tadi speaker, amat mengecewakan. Adakah graduan kita yang hanya 3.5 CGPA ke atas sahaja diterima bekerja dalam sektor high growth, high value? Apakah nasib mereka graduan yang di bawah 3.5 CGPA? Bagaimana kerajaan menyelesaikan this complexity? Itu yang pertama. Yang kedua, Tan Sri Speaker, SRU ini, Skill Related Underemployment ini, kajian KRI pada tahun 2021, data yang diambil tahun 2020 melihat ramai SRU ini dari kalangan wanita. Dan bagaimana kerajaan melihat kerana apa wanita banyak bekerja di bawah paras education background mereka, Tan Sri Yang Dipertua. Dan ini mengecewakan. Kerana apa? Kerana ramai graduan wanita keluar daripada universiti setiap tahun. Hampir 300,000 graduan dan majoriti daripada 300,000 adalah wanita. Jadi bagaimana kerajaan melihat this complexity untuk kita address supaya kita dapat mengikut contoh negara-negara maju yang telah berjaya untuk address SRU ini. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Baik, Perdana Menteri. Yang Dipertua, berdasarkan data daripada survey tenaga buruh Jabatan Perangkat Malaysia, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran adalah sebanyak 37% pada suku tahun kedua 2024 seperti yang dimaklumkan oleh YB. Guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ditakrifkan sebagai mereka yang mempunyai pendidikan tertiary tetapi bekerja di pekerjaan kemahiran sederhana dan rendah, di mana pendidikan tertiary didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai kelaikan pendidikan SPM ke atas. Isu kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran ini bukanlah satu fenomena unik kepada negara kita, kerana perkara ini juga berlaku di negara lain termasuk negara berpendapatan tinggi seperti Korea Selatan di paras 38%, Australia 32%, United Kingdom 28% dan Amerika Syarikat 30%. Namun begitu, kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran semakin menurun dengan tahap pendidikan yang semakin meningkat. Contohnya, kadar guna tenaga tidak penuh peringkat STPM adalah 55.8%, tetapi peringkat ijazah adalah lebih rendah iaitu 26.9%. Berdasarkan pengamatan ini dan seperti yang telah saya sebut, kerajaan berusaha untuk meningkatkan pelaburan bagi merancangkan pertumbuhan industri utama untuk memastikan perwujudan pekerjaan kemahiran melalui plan sektoral seperti Plan Tindakan KL20, NETR dan NIMP 2030. Dari segi pertanyaan tentang kedudukan wanita yang mengecewakan dari segi tahap qualification dengan pekerjaan, insyaAllah saya akan memberikan maklumat secara bertulis. Terima kasih. Baik, sila benar. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan jawapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Menteri Ekonomi tadi. Walaupun begitu, dalam pada kita berusaha untuk kerajaan melahirkan tenaga bakat mahir ini, apakah strategi kerajaan dalam menangani isu kehilangan bakat ataupun brain drain? Dengan izin, sebagai contoh, baru-baru ini dilaporkan terdapat migrasi jurutera tempatan bekerja di Singapura akibat tangga gaji yang rendah. Menurut Talent Corp, sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, terdapat lebih 1.86 juta rakyat Malaysia telah bermigrasi ke luar negara dengan sebahagian besarnya ke Singapura. Jadi apakah langkah yang kerajaan ambil dalam isu ini? Bagaimanakah dengan plan kerajaan terhadap kira-kira 600,000 pekerja yang dikenal pasti memerlukan pemahiran ataupun dimahirkan semula ataupun reskill and upskill dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Akiran daripada perkembangan yang pesat AI ini, kita tengok
digitalisasi dan juga ekonomi hijau. Jadi apakah tindakan-tindakan kerajaan untuk kita nak membendung gejala ini? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang di-Pertua, yang itu adalah satu kepentingan yang telah diselidiki oleh kami, maka itu adalah kepentingan kami melaksanakan upskilling, reskilling juga. Okay? Dan untuk memastikan dari segi sambutan ia diterima baik, kita haruslah mempunyai pelaburan dari segi high growth, high value industri untuk memastikan bahawa ekonomi bukan saja dari segi loncatan ekonomi kita akan meningkat, tetapi ia akan memenuhi dari segi keperluan dari segi mereka yang memerlukan pekerjaan itu. Dari segi negara-negara lain, kita akan memastikan seluruh ekosistem yang harus terlibat dengan pekerjaan itu perlulah dipenuhi. Okay? Dan jikalau kita melihat sebenarnya Singapura mempunyai kekangan mereka sendiri. Okay? Dari segi kos kehidupan semakin meningkat, kemungkinan jikalau ia terlalu meningkat, ia adalah satu perkara yang memberikan lebih ketekanan dan dari segi beban kepada dari segi warga Malaysia yang bekerja di sana, dan jikalau mereka merasa bahawa ia adalah kurang bersesuaian kehidupan mereka di negara yang dari segi pendapatan yang tinggi tetapi kehidupan yang tinggi, insya-Allah mereka akan lebih tertarik kepada memulang balik ke Malaysia untuk dari segi pekerjaan dan dari segi keseluruhan ekosistem yang lagi bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Dr. Haji Alias bin Razak Kuala Nerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Kuala Nerus, ya. Kementerian Kesihatan telah menubuhkan jawatankuasa khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak yang dipengerusikan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi selaku TPM 1 serta dianggotai oleh 17 kementerian. Ini merupakan satu whole of government, penggabungan seluruh kerajaan. Dan yang dimaksudkan dengan mal ataupun beban berganda pemakanan ringkasnya adalah satu keadaan di mana pemakanan dalam sebuah komuniti atau negara wujud apa yang dikatakan sebagai masalah kekurangan sekaligus berlebihan, juga masalah berlebihan makanan pada masa yang sama dalam individu dalam satu komuniti itu. Tan Sri, Yang di-Pertua, pelan strategik kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 telah pun dibangunkan bagi memastikan pendekatan yang lebih komprehensif, ya, bagi memerangi masalah beban berganda seperti apa yang kita ketahui, bantut dan kurang berat badan apabila kekurangan makanan dan obesiti dan lebih berat badan. Pelan ini telah mengambil kira fungsi dan dasar di setiap kementerian dan agensi serta menitik beratkan penglibatan pelbagai pihak dengan izin cross-cutting strategis dan pengukuhan kepada strategi yang sedia ada. Sejak atau kalau boleh saya sebutkan sekali lagi, sebanyak 5 teras strategi dan 31 inisiatif telah digariskan dalam pelan strategik ini dengan memberikan keutamaan kepada mengukuhkan antara lainnya tadbir urus, ya, kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pihak berkepentingan, ya, meningkatkan kualiti dan akses perkhidmatan pemakanan, pemantapan persekitaran dan masyarakat yang kondusif. Ya, selain itu, usaha-usaha memperkasakan pembangunan kapasiti dan modal insan ke arah kesejahteraan pemakanan kanak-kanak serta sinergi advokasi, ya, kecelikan dan penganjuran pemakanan kanak-kanak juga turut ditekankan. Tan Sri Yang di-Pertua, pelan ini mensasarkan impak khusus kepada kanak-kanak, remaja, wanita dan umur reproduktif serta kumpulan rentan,
ya, berisiko tinggi yang dirangka bagi menggembleng tenaga secara bersepadu dan efektif kepada semua pihak berkepentingan stakeholders dalam pelaksanaan strategi, program dan aktiviti yang digariskan. Sebagai contoh, pengukuhan inisiatif 1000 hari pertama kehidupan kanak-kanak bermula seawal hari pertama ibu hamil sehingga anak berusia 2 tahun yang merupakan salah satu daripada usaha yang sedang diperkukuhkan. Ya, antara aktiviti yang dijalankan adalah sesi libat urus dan advokasi kepada pihak farmasi swasta dan klinik kesihatan swasta bagi membuat saringan awal. Mereka juga dilibatkan. Tuan Sri Ketua, kalau saya izinkan sikit lagi, pertama adalah antara lainnya ujian hemoglobin darah kepada wanita dan bakal ibu dalam mengurangkan risiko komplikasi kehamilan agar mereka dapat merancang kehamilan yang sehat. Ya, kedua, pengawasan tumbuh besarnya bayi dan kanak-kanak dengan menjalankan timbang berat badan dan ukur tinggi serta seterusnya memaklumkan status pertumbuhan anak kepada ibu bapa dan penjaga agar mereka mengetahui taraf pemakanan anak-anak mereka. Rumusannya, pelaksanaan pelan strategika memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak 2023-2030 ini, Tuan Sri Ketua, diharapkan akan dapat mempercepatkan usaha untuk memerangi isu mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak demi membina negara dan rakyat Malaysia yang sihat sejahtera bermula dari peringkat awal lagi. Terima kasih, Tuan Sri Ketua. Baik, saya jemput Kuala Nerus. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dah ada jawapan yang panjang lebar, yang komprehensif dan sangat menyeluruh saya kira. Dan juga tahniah kepada KKM kerana telah berjaya menyiapkan buku Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak Malaysia 2023-2030. Tahniah. Yang baru saja kita terima atas meja pagi ini. Namun dalam isu beban mal pemakanan ini, saya lihat antara faktor utama yang juga adalah kesedaran ataupun awareness dalam kalangan masyarakat. Bila mana seluruh komuniti tidak mempraktikkan pemakanan dan gaya hidup sihat, ia akan secara tidak langsung diikuti oleh generasi seterusnya, yang akhirnya pola pemakanan yang tidak sihat itu menjadi suatu kebiasaan dalam generasi ke satu generasi. Jadi apa perancangan proaktif kementerian agar awareness pemakanan sihat ini sampai kepada seluruh komuniti setempat di seluruh negara, sama ada dengan kerjasama komuniti atau lain-lain kaedah yang menyeluruh. Juga antara faktor lain yang melibatkan mal pemakanan adalah kos makanan sihat itu sendiri agak mahal berbanding dengan makanan-makanan yang tidak sihat. Saya faham kos ini bukan di bawah kendalian KKM, namun apakah inisiatif KKM ke arah bagi memastikan akses pemakanan yang sihat dan berkualiti mampu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira taraf sosioekonomi rakyat. Ini yang menjadi isu rakyat adalah isu makanan mahal, khususnya kalau nak cari makanan yang berkhasiat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sila Menteri. Terima kasih sahabat saya Kuala Nerus. Ya, beliau juga telah merujuk kepada apa yang kami telah letakkan di atas setiap meja ahli-ahli yang berhormat, yang saya harapkan akan dapat yang berhormat perhatikan, selak-selak dan perhatikan. Sebagai contohnya, program-program pemakanan kanak-kanak di Malaysia ada dibagi infografik sebanyak 19 di situ, ya, bermula dengan program penyusuan di muka surat 9 dan 10 dan berakhir juga dengan pelaksanaan program hidangan berkhasiat di sekolah HITS dan juga pembentukan ataupun dan juga pemantauan menu prasekolah dan sebagainya, itu RMT namanya, rancangan makanan tambahan dan sebagainya, ya. Jadi yang perlu saya peringatkan kepada ahli yang berhormat supaya meneliti ini, sama ada dalam bentuknya hard copy ini ataupun ada juga e-book yang kita terbitkan. Apa yang penting untuk saya sebutkan, Tan Sri Yang di-Pertua, adalah menekankan apa yang dibangkitkan tadi, faktor literasi. Dan utama yang kami, literasi itu maksudnya kecelikan. Dan utama yang telah kami lancarkan dalam program Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS itu ketika dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Perdana Menteri sendiri adalah menekankan aspek literasi ataupun kecelikan untuk tahu, sedar dan insaf bagaimana kesihatan keluarga bermula dengan pasangan suami isteri menjaga kesihatan anak-anak itu mesti bermula di rumah
dan bermula dengan pemakanan, bermula dengan kecilikan untuk tahu atas persoalan khasiat makanan, balance diet dan sebagainya itu yang mesti dimulakan di rumah, dan atas dasar literasi kesihatan kesejahteraan, ya, dasar literasi kesihatan, ya, kesejahteraan rakyat itu kami telah memulakan program-program penerangan pencerahan. Itu pertamanya. Adapun dari sudut apa yang disebutkan oleh Yang Mohd Kuala Nerus tadi, keseluruhan program-program yang telah saya sebutkan tadi melibatkan, ya, penggemblengan keseluruhan 13 kementerian. Ya, bukan saja seperti mana yang Kuala Nerus juga faham, bukan segalanya berpusat dan berakhir dengan KKM, ya. Ia melibatkan KPM, ia melibatkan KPW, ia melibatkan berbagai lagi, ya, kementerian yang mengambil tugas-tugas agensi pelaksana pertama tergantung dengan program-program yang kita anjurkan, ya. Dengan itu kita harap insya-Allah faktor ataupun yang dikatakan sindrom ataupun beban berganda mal pemakanan ini akan dapat kita target untuk kita kurangkan, sama ada kurang dari sudut badannya, kurang dari sudut, ya, kekurangan itu, sama ada iodinnya, ya, sama ada zat besinya berakhir dengan anemia, ataupun sebaliknya juga berlebihan pada pada perkara yang menyebabkan dia mengalami, ya, apa yang dikatakan sebagai obes, ya, berat badan yang berlebihan, obesity, dan juga berat badan yang menjadi kedua-duanya menjadi punca mereka terdedah kepada apa yang dikatakan sebagai ancaman penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit dalam waktu ketika tumbesaran mereka itu, termasuklah kencing manis, diabetes, hypertension dan sebagainya. Itu yang akan kita berikan tumpuan dalam plan, ya, strategi kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan ini. Tan Sri Ketua, terima kasih. Terima kasih sahabat saya Kuala Nerus. Saya jemput Mary. Terima kasih Tan Sri. Pada tahun 1950, ketinggian lelaki dewasa di Jepun hanya dalam sekitar 160 cm. Manakala pada hari ini mereka telah mencapai sekitar 170 cm. Manakala kadar obesiti di Jepun adalah 4.5% berbanding dengan Malaysia sebanyak 19.7%. Kejayaan Jepun adalah berkaitan dengan beberapa dasar penting, antaranya ialah School Lunch Program, Kyushoku dengan izin, yang telah menawarkan makanan berkhasiat dengan harga murah subsidi kerajaan. Soalan saya adalah, adakah KKM bersedia untuk mempelajari dan mendekati pendekatan Jepun dalam mengatasi masalah stunting dan obesiti melalui program seperti School Lunch Program selain daripada IMT yang sedia ada sekarang? Baik, sila Menteri. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih sahabat saya Miri. Sangat mustahak soalan itu diunjurkan ke depan begitu. Yang pertama yang nak saya sebutkan ialah ini adalah satu komitmen KKM mengunjur membina generasi yang akan dapat mengakhiri bantut, susut, berat badan dan sebagainya. Antara lain yang telah kita kemukakan adalah apa yang merupakan satu evidence base, ya, research perubatan menunjukkan bahawa 1000 hari pertama itu adalah sangat kritikal dan penting yang akan menentukan, ya, dari sudut tumbesaran, dari segi menangani bantut itu is the first 1000 days. Medicine has proven dengan insyaAllah, dengan izin, ya, kajian medical telah membuktikan bahawa 1000 hari pertama itu adalah sangat mustahak. Lalu dengan itu kita telah memperkukuhkan inisiatif 1000 hari pertama kehidupan kanak-kanak sebelum lagi, the first 300 days ataupun the first 9 months dalam pregnancy dan juga dalam hari jadi pertama dan kedua itu, ya, the first 1000 days ini merupakan kritikal untuk mereka diberikan secukupnya, terutamanya tentang micronutrients yang menentukan antara lainnya adalah soalan ketinggian seseorang individu atau anak-anak itu. Ya, di samping of course yang dikatakan the psychological support dan sebagainya itu. Apapun telah saya sebutkan, selain daripada melepasi 2 tahun pertama itu adalah program-program yang telah pun hari ini, ya, diberikan pengupayaan, diberikan penekanan oleh KPM menterinya dan juga program yang disebutkan. Kita akan membelajar daripada semua benchmarking yang baik, best practice di mana pun dan negara di dunia ini, bukan saja Jepun, tetapi kita sendiri sudah ada program ini. Program yang kita sebutkan sebagai pelaksanaan program hidangan berkhasiat di sekolah.
yang dikatakan HITS, ya, ataupun RMT atau perancangan makanan tambahan, ya. Semua ini sedang kita lakukan permohonan dan juga pertimbangan oleh Menteri Ekonomi dan juga Kewangan untuk kita diberikan sikit dana untuk kita laksanakan agenda dan inisiatif yang saya sebutkan tadi untuk kita tangani persoalan kedua-dua, sama ada kekurangan ataupun berlebihan mengakibatkan berlakunya bantut dan sebagainya. Dan juga ini adalah sangat mustahak, Miri, untuk kita lakukan bersama. Sebab itu kita berikan cetakan ataupun edisi pelan strategik ini kepada semua MP untuk tolong semak-semak apa pun yang boleh selak-selak dan baca, peruzit dengan izin, telitikan, dan apa pun yang boleh kita bantu, sama ada KKM maupun KPM maupun kemudian yang lain, kita bersedia untuk memberikan intervensi secara lebih khusus dengan peruntukan yang boleh diberikan daripada Menteri Kewangan dan juga Menteri Ekonomi. Terima kasih Yang di-Pertua, Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih. Datuk Sri Doris Sofia Anak Brody, Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Tua. Hari ini hari Selasa, banjir melanda di awal pagi. Soalan saya nombor 3, mohon jawapan Yang Berhormat Menteri. Pandai pantun. Sri Aman asalnya tak ada laut di kelilingan. Tapi wakil rakyat yang bertanggungjawab, dia bertanya demi kepentingan rakyat, tak kira di mana dia wakili. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak sentiasa melaksanakan pemantauan, pengawalan dan pengawasan bagi memastikan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara dapat dikawal supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Bagi mengekang aktiviti penangkapan ikan yang berlebihan, DOF giat mengambil tindakan penguatkuasa di perairan negara bersama agensi penguatkuasa seperti APMM dan pasukan polis marin. Tindakan undang-undang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan yang melanggar Akta Perikanan 1985. KPKM dan DOF juga sedang dalam proses pindaan Akta Perikanan 1985 untuk meningkat kadar hukuman agar lebih deteren bagi vessel penangkapan ikan tempatan yang menjalankan aktiviti pencerobohan. Bagi memastikan peralatan tangkapan yang digunakan tidak menjejaskan ekosistem perikanan, DOF telah menyenaraikan bubu naga sebagai peralatan larangan dalam peraturan-peraturan perikanan 1980 serta peraturan perikanan mengawal spesies ikan terancam 1999 yang berkuat kuasa 1 Mei 2024. Selain itu, plan transformasi Pukat Tunda di Zon B juga telah dilaksanakan bagi mengelak sumber perikanan daripada dieksploitasi secara berlebihan. Tukun tiruan dilabuhkan di kawasan yang tidak dibenarkan menunda, iaitu di bawah 5 batu nautika bagi menghalang pencerobohan Pukat Tunda. DOF telah menawarkan pinjaman mudah di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan bagi membolehkan vessel diubah soy atau dinaik taraf supaya dapat beroperasi di zon C. Bagi mengawal bilangan vessel penangkapan ikan yang beroperasi di laut, pengeluaran lesen laut dipantau di bawah dasar pengeluaran lesen vessel telah dilaksanakan sejak tahun 1982 dan kadar keperluan dikaji dari masa ke semasa untuk mengeluarkan lesen baru atau menahan atau menyekat pertambahan lesen. Terima kasih. Sri Aman. Puan Yang Tua, sebelum itu saya ingin minta izin untuk menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk kita sama-sama mengalukan kehadiran pengiring dan pelajar sekolah daripada Pekan ke Parlimen Malaysia pagi ini. Selamat datang. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan yang diberi, ringkas tapi padat.
Dan sebelum itu juga saya ingin ucapkan selamat hari jadi untuk semalam Yang Berhormat Menteri. Jadi happy birthday lah. Okay. Jadi bagi mengurangkan kebergantungan kepada penangkapan ikan air laut yang berlebihan, apakah usaha ataupun inisiatif ekonomi alternatif kerajaan untuk menyediakan latihan dan peluang ekonomi kepada nelayan yang terjejas seperti di bidang aquaculture atau sektor perikanan berasaskan teknologi tinggi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kami orang kampung tak pernah sambut hari jadi. Bila jadi Menteri Pertahanan dulu baru pertama kali saya disambut hari jadi. Sebab bapak kita kata umur kamu pokok kelapa ni. Hari beranak dia tanam. Pokok kelapa tu dah mati. Bermakna usia kita semakin lanjut. Bagi mengurangkan mengurangkan pergantungan kepada penangkapan ikan berlebihan, Kementerian Pertanian dan Kemajuan melalui Jabatan Perikanan Malaysia melaksanakan program latihan dan peluang ekonomi alternatif kepada nelayan terjejas. Program dan inisiatif yang dilaksanakan seperti program My Community Perikanan dan inisiatif rantaian nilai perikanan, kepelbagaian aktiviti perikanan melalui program seperti aquaculture, industri asas tani, pemasaran produk, agro pelancongan dan perikanan rekreasi termasuk bengkel enjin bot di Sarawak. Sarawak ni sekarang ini memang terkenal dengan pengeluaran ikan empura. Dan ikan yang dipanggil ikan darat ini dulu orang kurang makan. Tapi sekarang empura di antara ikan yang termahal. So ternakan ikan ini amat kita galakkan di Sarawak. Dan sebarang nak memulakan penternakan itu, kita akan cubalah sama ada kementerian atau pihak Jabatan Pertanian Sarawak akan bersama. Sebab ini adalah satu usaha aquaculture yang berkembang baik di Malaysia sekarang ini, dan aquaculture termasuk ikan laut dan darat kita sudah dalam lengkungan mencapai SSR. Ini kerana sambutan daripada rakyat, terutama luar bandar dalam hal untuk menggiatkan aquaculture yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi. Dan di Sarawak, ahli Parlimen adalah memberi galakan supaya ternakan aquaculture ni diperbesarkan lagi. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih kepada Puan Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan perikanan di laut dalam. Selain daripada perikanan di laut dalam, Kuala Kedah merasakan bahawa hidupan kerang-kerangan juga perlu diberikan perhatian. Dalam hal ini, Kuala Kedah ingin bertanyakan, apakah mekanisme mapan bagi memastikan kuantiti hidupan kerang-kerangan dapat dipertingkatkan, dikawal dan dipantau agar dapat menampung keperluan protein dan nutrisi berasaskan hidupan akuatik yang berada di dalam perairan negara. Sekian, terima kasih. Memang saya jangka hal nelayan ni Kuala Kedah akan bertanya. Sebab saya pun dulu ahli Parlimen Kuala Kedah, memang kita hadapi pengundi yang ramai di kalangan kaum nelayan. Memang kaum nelayan samping mereka menangkap ikan, mereka juga adalah berusaha dengan sokongan bantuan daripada kerajaan dengan berbagai agensi untuk mereka terlibat mengusahakan produk-produk ikan itu seperti fishball, keropok dan sebagainya. Dan ini kita ada agrobank yang sentiasa berusaha untuk membantu jika dapat mereka kemukakan satu plan perniagaan mereka atau usaha mereka yang boleh diyakini. Dan kita lihat di Kuala Kedah sekarang bukan hanya tumpu pada penangkapan ikan, juga produk daripada ikan itu berkembang dengan begitu baik. Dan kita harap wakil rakyat di situ lagi menekankan kepada rakyat, nelayan-nelayan supaya jangan bergantung
hanya nelayan pantai sahaja dan mereka hendaklah usaha membesarkan perniagaan mereka dengan insya-Allah sokongan, termasuk ketua-ketua dalam pimpinan nelayan ini pun berada di Kuala Kedah dan pengurusi Persatuan Nelayan pun ada di Kuala Kedah. Oleh itu kita harap di kawasan itu akan menjadi contohlah pasal akan datang mengatasi di Perak dan sebagainya dalam hal by-product daripada hasil tangkapan ikan itu. Terima kasih atas pandangan Kuala Kedah. Saya jemput terima Tuan kasih, Haji Menteri. Muhammad Syahir bin Che Sulaiman Bachok. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Ada hang tuah, ada hang jebat. Moga ada tuah pada soalan nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat Yang Tua, terima kasih Yang Berhormat Bachok. Saya mohon izin untuk menjawab secara bersekali soalan daripada Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syahir bin Cik Sulaiman Bachok dan soalan nombor 28 daripada Yang Berhormat Tuan William Leong G. Kin Selayang bertarikh 10 Disember 2024. Projek Rintis Dasar Gaji Progresif ataupun dia DGP telah dilaksanakan mula Jun hingga Ogos 2024 yang bertujuan untuk menilai ketersediaan dasar dan sistem yang dibangunkan serta menentukan sebarang penambahbaikan yang diperlukan. Projek Rintis DGP mensasarkan 1,000 penyertaan majikan daripada 5 sektor. DGP mempunyai 3 ciri utama iaitu penglibatan majikan secara sukarela, insentif daripada kerajaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan produktiviti. Sehingga 3 Ogos 2024 seramai 1,892 majikan telah membuka akaun dan 776 ataupun 78% majikan telah memohon untuk menyertai projek rintis DGP. Kriteria pemilihan majikan untuk menyertai projek rintis DGP adalah berdasarkan kepada syarat-syarat seperti berikut. 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, pihak berkuasa tempatan PBT atau lain-lain pertubuhan. 2. Berdaftar dengan Perkeso dan KWSP. 3. Bukan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat multinasional. 4. Tuntutan insentif hanya kepada pekerja warga negara Malaysia. 5. Menggaji pekerja yang bekerja sepenuh masa di bawah satu kontrak perkhidmatan ataupun kontrak servis. 6. Menggaji pekerja yang menerima gaji pokok tidak melebihi had gaji 1,500 hingga 4,999 sebulan. Dan 7. Penyertaan dibuka kepada semua sektor kecuali sektor pentadbiran awam dan pertahanan, aktiviti sosial wajib serta aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah. Bagi memastikan kemampanan DGP, penilaian projek rintis dibuat dengan mengambil kira perkara berkaitan dasar, ketersediaan sistem, buku panduan gaji dan panduan latihan. Penilaian ini akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa eksekutif DGP dan akan dibawa kepada pertimbangan Jemaah Menteri pada bulan November 2024 bagi mendapatkan hala tuju pelaksanaan menyeluruh dasar ini. Antara isu dan cabaran pelaksanaan DGP adalah ketidakpastian pasca projek rintis dan kekurangan kefahaman majikan pekerja, buku klasifikasi Malaysian Standard Classification of Occupation MASCO. Selain itu, ketersediaan sistem portal pendaftaran DGP juga perlu ditambah baik bagi mudah navigasi pengguna. Di samping itu, dapati gaji peringkat permulaan dalam DGP tidak membezakan antara suazah baru dan pekerja yang bertukar syarikat. Seterusnya, pihak majikan berdepan dengan kekengkangan untuk menyediakan dana bagi menghantar pekerja menghadiri kursus bagi memenuhi keperluan kemahiran dan latihan dalam tempoh 24 jam mengikut rangka kerja DGP yang telah ditetapkan. Terima kasih. Bachok. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih atas jawapan yang komprehensif daripada pihak kementerian. Saya dan anak muda belia di luar sana amat mengikuti segala dasar dan pengumuman di pihak kerajaan untuk meningkatkan gaji dan produktiviti pekerja, tonggak utama dalam pembangunan ekonomi negara. Untuk saran tambahan ni, Puan Yang Dipertua, saya nak bangkitkan aspek penyeragaman antara sektor dan juga wilayah, memandangkan ada sektor yang labor intensif, capital intensif dengan izin. Gaji di Semenanjung tak sama, gaji Sabah Sarawak pun tidak sama,
gaji dia kelaikan yang tidak setimpal. Itu realiti labour market dalam negara. Jadi soalan saya, apakah bentuk mekanisme di pihak kerajaan, di pihak kementerian untuk mewujudkan satu bentuk penyeragaman dan keseimbangan supaya tak timbul masalah herotan gaji yang saya rujuk pada dokumen dasar gaji progresif ini, supaya tak timbul masalah gaji yang sengit, yang tak seimbang dan jurang perbezaan yang besar di antara sektor dan wilayah dalam ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Baco. Sebenarnya dalam hal ini Kementerian Sumber Malaysia melalui perundingan gaji negara dan Jawatan Kuasa Teknikal Perundangan Gaji Negara telah membincangkan perkara ini di peringkat Jemaah Kabinet, dan pelaksanaan GP ini adalah berdasarkan kepada 3 teras mekanisme seperti berikut. Izinkan saya baca sebab persoalan ini dibincangkan dalam Kabinet. Pertama, syarat penyertaan. Syarikat yang menyertai dasar ini hendaklah memenuhi semua syarat kelayakan yang saya sebutkan tadi, gaji progresif, dan kedua, B, cadangan gaji permulaan dan kenaikan gaji tahunan. Cadangan gaji permulaan dari kenaikan gaji tahunan mengikut sektor ekonomi dan kategori pekerjaan dalam piawaian penggalasan pekerjaan Malaysia (MASCO) akan ditentukan oleh Jawatan Kuasa Eksekutif Pelaksanaan (DGP). Panduan ini akan meliputi cadangan penentuan gaji berdasarkan gaji pokok dan kenaikan gaji bagi setiap kategori. Dan yang kedua, insentif mengikut kadar dan kumpulan pekerja, insentif berbentuk tunai yang akan disediakan oleh mengikut kadar kumpulan pekerjaan terdiri daripada pekerja peringkat permulaan entry level dan bukan peringkat permulaan non-entry level. Pekerja peringkat permulaan merujuk kepada pekerja yang berkhidmat dalam tahun pertama di syarikat ini, dan jawatan tersebut pekerja bukan peringkat permulaan pula merujuk kepada pekerja yang telah mengisi jawatan di syarikat lebih daripada setahun. Maksudnya yang saya katakan sebentar tadi, sikit yang bermakna itu ya. Maksudnya yang dibawa dalam Jemaah Menteri tersebut telah diperbincangkan, tetapi dalam soal ini kita semua berdoa supaya agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan dalam masa terdekat ini atau dalam bajet ini, dan ketersediaan itu telah pun tersedia. Saya tak berani nak katakan kerana yes or no. Dengan izin, saya bimbang juga kerana perkara ini telah dibincangkan di peringkat Kabinet. Jadi saya mohon Yang Berhormat, kita berdoa dan bersabar sikit je atas pengumuman yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Jampo. Terima kasih Timbalan Speaker. Pada Ogos lalu telah dilaporkan bahawa kerajaan mungkin mempertimbangkan untuk memanjangkan tempoh projek rintis dasar gaji progresif daripada 12 bulan kepada 24 bulan. Jadi soalan saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Apakah justifikasi pelanjutan projek rintis berkenaan sedangkan usaha tersebut baru beberapa bulan sahaja digerakkan? Adakah tempoh 12 bulan itu tidak mencukupi, dan adakah ini bermakna pelaksanaan dasar gaji progresif tersebut sukar dilaksanakan mengikut seperti yang telah dirancang sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya perkara ini juga telah dibincangkan di peringkat Kabinet, dan juga saya tidak boleh lagi untuk menyatakan dalam Dewan ini kerana perkara tersebut belum diumumkan. Dan perkara ini juga sebenarnya setelah dalam perbincangan, sememangnya apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu sepatutnya akan menunggu pengumuman yang projek rintis ini akan ditambah dari setahun yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi sehingga kepada satu tempoh, saya tak berani kata 2 tahun atau 3 tahun, tetapi kita telah cadangkan untuk dipanjangkan tempoh tersebut. Dan yang dibangkitkan perkara kengkangan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, sememangnya kita mempunyai kengkangan yang agak besar memandangkan perkara ini adalah tidak termaktub dalam akta, dan kita sedang membuat libat urus yang begitu secara besar-besaran supaya kefahaman kepada majikan untuk melaksanakan gaji progresif ini. Dan
Dan libat urus ini telah dilibatkan beberapa siri dan khususnya pelibatan daripada Kesuma dan Kementerian Ekonomi sendiri melalui yang dianjurkan oleh sirinya oleh beberapa kali oleh pihak Perkeso itu sendiri. Terima kasih. Yang Amat Ketua. Datuk Seri Sheikh Mohamad Buzi bin Sheikh Ali Pekan. Terima kasih Timbalan Yang Ketua. Orang berani jadi gerun bila berjumpa Hang Panglima. Soalan ini mengenai cerun, mohon jawapan nombor 5. Pantun. Baiki jalan janganlah lama. Lepas baiki bergerak ke depan. Untuk soalan nombor 5, dengarkan ini diberi jawapan. Yang Dipertua, terima kasih. Yang Berhormat Pekan. Kementerian Kerja Raya melalui cawangan kejuruteraan cerun CKC, JKR Malaysia telah membangunkan Pelan Induk Cerun Negara PICN 2009 hingga 2023 bertujuan mengurangkan risiko dan kerugian akibat tanah runtuh. Pelan ini telah dilanjutkan sehingga 2030 selaras dengan komitmen kerajaan di peringkat antarabangsa iaitu dengan izin United Nations Disaster Risk Reduction UNDRR 2030. Pelanjutan ini bagi meneruskan agenda pengurangan risiko bencana tanah runtuh meliputi 11 komponen utama seperti dasar dan rangka kerja institusi, penilaian dan pemetaan bahaya, sistem amaran awal dan pemantauan masa nyata, taksiran kerugian, pengumpulan maklumat, pentafsiran penyebaran penyimpanan, latihan. Yang ketujuh, pendidikan dan kesedaran awam, langkah pengurangan kerugian, kesiapsediaan tindak balas dan pemulihan kecemasan, penyelidikan dan pembangunan R&D, dan yang ke-11, amalan cerun mampan. Antara hasil daripada PICN ini di bawah teras strategik penilaian dan pemetaan bahaya, satu garis panduan pemetaan bahaya dan risiko cerun telah disediakan sebagai asas lengkap pemetaan berdasarkan pemetaan secara linear yang dihasilkan oleh JKR dan secara kawasan yang dihasilkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Garis panduan ini merupakan dokumen rujukan kepada semua agensi yang berkaitan dalam membuat kerja pemetaan dan menjalankan penilaian ke atas cerun-cerun untuk mengenal pasti tahap bahaya dan risiko cerun. Ianya telah dilancar pada 11 bulan 10 2024 oleh saya sendiri. Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan pengumpulan data dan menghasilkan peta bahaya dan risiko cerun. Sebanyak 26,722 bilangan cerun telah diinventori dan dibukukan, yang mana 1,577 bilangan cerun mempunyai tahap risiko yang sangat tinggi dan 1,706 bilangan cerun lagi mempunyai tahap risiko yang tinggi. Bagi tahun 2024, Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan 8 bilangan kerja pencegahan cerun runtuh iaitu preventif dengan kos banyak 17.725 juta, manakala 147 bilangan kerja pembaikan korektif dengan kos banyak 158.81 juta. Terima kasih. Pekan. Terima kasih atas penjelasan Timbalan Menteri sebentar tadi. Boleh ke Timbalan Menteri memberi contoh utama kejadian tanah runtuh yang serius di negara ini yang melibatkan kehilangan nyawa yang terlibat, dan saya ingin tahu apakah teknologi terkini berkenaan pembaikan cerun yang ada dan sebagai contohnya yang dilaksanakan juga di luar negara yang boleh kita implementasikan di negara kita. Terima kasih. Ya, YB Pekan, jika kita masih ingat, antara yang paling teruk ialah peristiwa Highland Towers di Hulu Kelang yang mana 48 orang terkorban. Itu tahun 93. Kemudian ada lagi di Keningau KK Tuaran Papar, ini ribut. Walau bagaimanapun akibat daripada ribut itu menyebabkan banjir kilat, cerun runtuh, 200 orang terkorban, 102 gagal dikesan. Kemudian
Madrasah At-Taqwa Hulu Langat 16 orang terkorban. Dan yang terkini pada 2022 bulan Disember, kita tahu bahawa Jalan Batangkali Genting Highland 31 orang terkorban dan terpaksa ditutup jalan. Itu antara yang sudah berlaku. Dan kita menggunakan teknologi, ada dua namanya, satu swell nailing ataupun memaku tanah dan satu lagi teknologi dipanggil TerraLink. Ini teknologi daripada negara India. Jika swell nailing itu hanya 500 Newton per padu, tetapi kalau teknologi India itu 800 Newton per padu. Jadi sistem yang terbaik di luar negara kita gunakan selain pada kaedah konvensional, dan kita akan meneruskan dan mencari sistem-sistem yang terbaik di negara lain. Terima kasih. Hulu Selangor. Terima kasih Puan Ibu Ketua. Cerun ni memang kita nafikan sejak akhir kebelakangan ini terlalu banyak kes-kes yang melibatkan runtuhan dan sebagainya, runtuhan tanah. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, baru-baru ini telah dilancarkan garis panduan pemetaan dan penilaian bahaya cerun. Apakah langkah KKR untuk memantapkan fungsi cawangan kejuruteraan cerun, termasuk memastikan sumber tenaga yang mencukupi dengan kerjasama PBT, terutama dari segi pemeriksaan penyelenggaraan rutin cerun dengan mengambil kira kekangan peruntukan khususnya di PBT. Terima kasih. Di kawasan yang berhormat Hulu Selangor itu berlaku kejadian tanah runtuh laluan B66 Jalan Batangkali Genting Highland, dan 31 korban. Kita tutup jalan. Lepas itu baru-baru ini 1 hari bulan 7 tak silap saya, kita dah buka dan kita dah perbaiki cerun yang berkaitan dengan kos yang tidak sedikit, lebih kurang 40 juta ringgit untuk menyelesaikan. Kalau tidak, jalan itu tidak boleh dilalui untuk pergi ke Bentong, Genting Highland dan tempat-tempat lain di Pahang. Kita Jabatan Kerja Raya, kita ada apa yang kita panggil sebagai cawangan kejuruteraan cerun ini. Dan antara perkara yang kita buat, ada buku yang begitu tebal, seluruh puluhan ribu yang saya sebut tadi telah kita senaraikan satu persatu. Dan pada ketika yang sama kita juga bekerja sama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran, bukan hanya kami, dan juga bekerjasama dengan Jabatan Mineral Geoscience Malaysia. Bererti kekuatan kita di CKC, Cawangan Kejuruteraan Cerun, campur JPS, campur Jabatan Mineral Science. Kenapa JPS terlibat? Sebagai contoh, kejadian aliran puing di kawasan Gunung Jerai. Ia juga melibatkan tanah runtuh, 6 terkorban, 1000 keluarga terjejas. Kita tahu 2021 ini memerlukan beberapa jabatan untuk menyelesaikan, bukan hanya JKR. Oleh itu JKR akan bersama dengan jabatan lain, termasuk PBT yang disebut oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Seri M. Saravanan Tapah. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih YB Tapah atas soalan nombor 6. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian KKW melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA komited dalam memastikan supaya semua masyarakat orang asli tidak dipinggirkan, sama ada dalam bidang pendidikan ataupun kemahiran. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, JAKWA mempunyai sebuah pusat latihan kemahiran khas untuk belia-belia wanis orang asli, iaitu Pusat Latihan JAKWA Paya Bungo di Gambang, Pahang. Pusat ini baru saja menerima sijil perakuan siap dan permatuhan pada 26 September 2024, dan proses pengambilan pelajar baru dijangka akan mula dilaksanakan sepenuhnya pada pertengahan tahun 2025. Pengoperasian pusat latihan ini dijangka dapat meningkatkan jumlah peserta latihan dalam bidang jahitan melalui penyediaan kursus latihan jangka pendek dan jangka panjang
bermula dari sijil kemahiran tahap 2 sehingga tahap 4. Selain daripada bidang jahitan, pusat latihan ini juga akan turut menawarkan pelaksanaan kursus-kursus kemahiran jangka pendek yang lain kepada masyarakat orang asli. Di samping itu, bagi memastikan belia orang asli tidak tercicir daripada mendapat kemahiran, Jakwa telah melaksanakan program TVET in situ, iaitu kursus kemahiran di dalam kampung yang dilaksanakan bersama-sama dengan pelbagai agensi, institut latihan kemahiran awam seperti Giat Mara, Kolej Komuniti, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Latihan ini berkonsepkan kursus jangka pendek yang diadakan di perkampungan orang asli bagi meningkatkan kemahiran mereka untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian dan membantu mereka menjana pendapatan sendiri. Kursus ini diadakan adalah mengikut minat dan permintaan daripada masyarakat kampung itu sendiri. Pada tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 55 buah kursus TVET in situ telah dilaksanakan di perkampungan orang asli di seluruh Semenanjung dengan penglibatan seramai 1,200 orang peserta. Selain daripada itu, Jakwa juga sentiasa bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi dalam penganjuran program dan aktiviti kemahiran seperti Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO) melalui program Bina Kerjaya dengan penglibatan seramai 1,200 orang peserta pada tahun 2023 hingga 2024. Melalui kerjasama dengan Malaysian Aviation Group, seramai 5 orang belia orang asli telah berjaya menjadi kru kabin emas. Jakwa juga telah melaksanakan program latihan kemahiran dan kerjaya bersama Akademi Binaan Malaysia dengan penglibatan 40 orang peserta dan juga dalam kursus solar PV dan kursus teknologi pempaipan pembangunan. Selain daripada itu, belia-belia orang asli sentiasa terbuka untuk mengikuti pengajian di salah satu daripada 280 institusi TVET di bawah KKDW yang menyediakan pelbagai kursus dari peringkat sijil hingga peringkat ijazah. Terima kasih. Tapah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya meneruskan soalan tambahan, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan Veteran Polis, Veteran Tentera, Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Tunggal daripada Parlimen Seri Gading. Selamat datang. Terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah memberi suatu keyakinan bahawa masyarakat orang asli tidak akan terpingkir daripada arus pembangunan. Pada masa yang sama, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tahu pada hari TVET negara pada Jun lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa dia akan memberi pembiayaan tambahan 200 juta. Dan ingin saya tahu setakat hari ini berapa banyak telah dibelanja untuk program-program TVET, khususnya kepada masyarakat orang asli, dan daripada jumlah tersebut berapa banyak telah dibelanja untuk program-program di kawasan-kawasan orang asli. Dan yang kedua, adakah yang bermaksud sedar program-program latihan kemahiran di bawah ILP, di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga IKBN, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, tidak berjaya untuk mencapai sasaran menarik penyertaan daripada golongan orang-orang asli? Adakah 200 juta ini akan digunakan untuk mengadakan program-program promosi untuk menarik lebih ramai kaum-kaum lain seperti orang asli dan lain untuk menyertai program-program TVET ataupun kemahiran yang sedia ada di bawah IKBN dan IKBS. Terima kasih. Terima kasih YB Tapah atas soalan berkenaan. Ya, memang Perdana Menteri telah pun mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 200 juta untuk pelaksanaan TVET seluruh negara. Tapi untuk makluman yang berhormat, peruntukan 200 juta itu masih dimuktamadkan, masih lagi dimuktamadkan dan difokuskan untuk high TVET, high TVET untuk memastikan pelaksanaan TVET di seluruh agensi, 12 kementerian dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin. Dan satu, namun begitu,
fokus 200 juta tu juga melibatkan perancangan untuk orang asli, juga melibatkan pelaksanaan TVET untuk orang asli yang akan kita laksanakan, yang kita akan laksanakan berfasa-fasa bermula dari sekarang sehingga sampai masa depan. Dan untuk makluman yang berhormat, baru-baru ini 3 agensi di bawah Kementerian KKW iaitu MARA, Kesedar dan juga Jakua telah bekerjasama, yang mana kita akan menubuhkan satu lagi pusat TVET yang kita fokuskan dengan penglibatan orang asli, iaitu Prima Giat MARA Gua Musang. Yang mana pengambilan kita fokuskan kepada latihan-latihan TVET untuk masyarakat orang asli. Bukan saja untuk Gua Musang lah, tetapi seluruh masyarakat orang asli yang berdasarkan kursus-kursus ataupun bidang TVET yang dimohon ataupun permintaan dari masyarakat orang asli. Dan kursus ini masih dimuktamadkan dan salah satunya kemungkinan besar adalah otomotif. Dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya untuk pelaksanaan TVET orang asli ini, kita telah pun mengadakan libat urus dengan belia. Dengan setiap tahun kita mengadakan program Karnival Belia Orang Asli, iaitu kita singkatkan dengan keyboard, yang mana keyboard ini akan dihadiri lebih daripada 500 orang anak-anak muda orang asli, yang mana kita beri pendedahan kepada latihan-latihan TVET yang disediakan bukan saja oleh KKW, malah juga oleh pihak swasta. Yang mana masa karnival berkenaan, pihak swasta menawarkan bidang-bidang TVET yang diperlukan, dan dari situ kita membuat perancangan untuk latihan-latihan TVET untuk anak-anak ataupun orang-orang asli. Dan yang ni permohonan ni bukan saja kita salurkan kepada peserta agensi kerajaan, ILP, IKBN dan juga agensi swasta, malah juga pusat-pusat TVET yang lain. Yang ni pendekatan kedua yang kita buat, yang ongoing sekarang, dan salah satu yang orang kata banyak memberi impak adalah bersama dengan agensi swasta termasuk Malaysia Aviation Group, MAG, dan untuk makluman yang berhormat, untuk latihan bersama dengan ILP dan juga IKBN, kita juga membuat libat urus bersama dengan dua-dua agensi ini, yang mana program-program TVET in situ kita buat bersama dengan dua-dua agensi ini di merata, maksudnya di semua kawasan orang asli, berdasarkan permohonan dan permintaan latihan yang mereka perlukan. Terima kasih Datuk Yang Tuan. Tuan Yang Dipertua, minta maaf saya, daripada 200 juta diumumkan oleh Perdana Menteri, berapa banyak dah habiskan ataupun belum ada lagi peruntukan? Pengumuman dibuat bulan Jun. Kita dah nak masuk ke bajet baru. Sama ada duit itu dah dibelanjakan ataupun tak wujud. Untuk makluman yang berhormat, boleh bagi jawapan tertulis. Okey. Saya ikut Datuk Yang Dipertua. Kita akan bagi jawapan bertulis. Padan Terak. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Bila kita sebut orang asli ni, Yang Berhormat Menteri, bila kita sebut orang asli, mereka ni adalah banyak penempatan di kawasan hutan. Dan hari ini kita lihat bila sebut hutan ni, kita lihat industri kredit karbon hutan. Kredit karbon hutan sebagai satu industri yang mendatangkan pendapatan. Kita lihat juga pihak kerajaan telah menubuhkan Malaysian Forest Fund, MMF, dan telah diberikan peruntukan sebanyak 5 juta untuk dana pembangunan projek karbon hutan pada tahun ini. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan TVET berasaskan karbon hutan untuk melahirkan tenaga kerja mahir dari kalangan orang asli? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Ya, betul berkaitan dengan peruntukan yang telah disalurkan untuk
produk-produk berdasarkan hutan. Dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya kita mendapati bidang ini, maksudnya TVET yang berkaitan dengan kemahiran pengeluaran hasil hutan ini telah berjaya meningkatkan pendapatan orang asli. Patah baru-baru ini kita telah pun orang kata dalam satu TikTok Jungle Girl telah berjaya mendapat pendapatan yang melebihi daripada jualan ataupun produk yang telah dikemukakan. Dan kita mengambil kira perkara ini dalam perancangan latihan-latihan yang kita akan berikan kepada masyarakat orang asli. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Q bin Muhammad Noor Ketereh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Puan Yang Dipertua, dalam memastikan agar veteran Angkatan Tentera Malaysia berupaya mendapat kerjaya kedua setelah bersara, Kementerian Pertahanan mengambil 3 pendekatan utama yang merangkumi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, melalui peranan perhebat yang diberi tanggungjawab merancang, mengurus dan melaksanakan latihan peralihan kepada anggota ATM yang bakal bersara. Secara umumnya, latihan ini mengambil masa antara 3 hingga 18 bulan mengikut kelayakan dan kesesuaian. Latihan peralihan ini selain melengkapkan mereka dengan pemikiran atau mindset yang betul, merangkumi latihan bidang keusahawanan, teknikal dan juga vocational. Program dan kerjasama, pelbagai program dan kerjasama yang telah diusahakan oleh perhebat, namun pihak kementerian telah mengambil ketetapan bahawa bermula pada tahun ini, latihan-latihan yang dikendalikan oleh perhebat mesti diubah pendekatannya. Antaranya, pertama, melakukan pelbagai kerjasama dan hubungan strategik bagi memastikan latihan yang diberikan adalah bersesuaian dengan keperluan dan tuntutan pasaran. Kedua, memastikan modul peralihan bersifat praktikal berdasarkan industri ataupun dengan izin industri base dan tidak terlalu menekankan aspek teori. Ketiga, memastikan berlaku lebih banyak kolaborasi dan penglibatan pihak industri secara lebih intensif, khususnya entiti-entiti di dalam ekosistem MINDEF dan para syarikat yang diberikan kontrak perolehan oleh kerajaan. Keempat, menempatkan para pelatih secara terus di dalam pasaran atau syarikat-syarikat berbanding dikumpulkan di pusat latihan perhebat sama ada di Sungai Buloh ataupun di tempat-tempat lain. Strategi kita adalah mentransformasikan perhebat agar tidak sekadar menjadi penyedia latihan tetapi merupakan institusi yang menghubungkan bakal-bakal pesara secara proaktif dengan pasaran sebenar dan membantu mereka secara agresif dan praktikal agar dilengkapkan dengan pelbagai aspek yang menjadi tuntutan majikan dan juga pasaran semasa. Selain perhebat, Jabatan Hal Ehwal Veteran juga menyediakan program dan pelbagai inisiatif untuk memastikan veteran mendapat pekerjaan yang baik dan dipantau kesejahteraannya. Antara inisiatif yang dilakukan adalah menjalankan kerjasama dengan PERKESO, iaitu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia menerusi platform My Future Jobs bagi membantu veteran ATM dalam membuat pilihan kerjaya yang luas. Dan kedua, kolaborasi dengan Jabatan Perkhidmatan bagi melantik veteran ATM sebagai Ranger Community. Sama seperti perhebat,
Kita telah turut mengarahkan Jabatan Hal Ehwal Veteran untuk turut meneroka lebih banyak kerjasama dengan pihak lain, khususnya pemain industri. Puan Yang di-Pertua, seterusnya Ringkaskan bagi jawapannya. melengkapkan Ringkaskan. usaha memastikan keupayaan veteran untuk mendapat kerjaya kedua yang baik, Kementerian Pertahanan kini sedang memuktamadkan pengenalan inisiatif yang dikenali sebagai program pembelajaran berasaskan kerja atau work-based learning. Kita insya-Allah akan mula laksanakannya pada tahun hadapan, di mana di bawah program ini dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan institusi pengajian tinggi, segala pengalaman, ilmu, bakat dan kemahiran anggota ATM yang sudah berkhidmat untuk suatu tempoh akan dinilai secara berstruktur untuk diberikan diploma atau ijazah atau kelayakan yang lebih tinggi mengikut kelayakan dan kesesuaian. Seperti yang kita tahu, kebanyakan anggota tentera menyertai perkhidmatan dengan kelayakan SPM sahaja dan mereka meninggalkan perkhidmatan 21 tahun kemudian dengan tahap kelayakan yang sama. Keadaan tersebut bukan sahaja tidak memberi apa-apa kelebihan akademik, malah tidak meningkatkan kebolehpasaran mereka. Jadi melalui inisiatif WBL ini, kita akan bantu meningkatkan daya saing serta kebolehpasaran anggota dengan memastikan mereka meninggalkan perkhidmatan dan menjadi pesara yang mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan diploma. Ketere. Terima kasih Menteri di atas penjelasan sebentar tadi. Soalan tambahan saya, semasa pembincangan bajet 2024 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober 2023, dia telah umumkan skim Protege, yang mana skim ini diperluaskan kepada Angkatan Tentera Malaysia, MINDEF maksud saya. Jadi saya nak tahu, setakat ni berapa ramai bekas-bekas tentera yang terlibat dengan syarikat-syarikat yang mendapat kontrak daripada MINDEF. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Ketereh. Saya tidak ada fakta jumlah, tapi untuk makluman, program Protege ini adalah satu program yang disediakan kepada lulusan universiti semua warga negara, yang mana melalui syarikat-syarikat yang mendapat perolehan, mereka menyediakan tempat selama 1 tahun untuk mereka meningkatkan lagi kebolehpasaran mereka, dan ini juga diperluaskan kepada anggota veteran dan ia tertakluk kepada permohonan mereka. Mungkin ia tidak mendapat sambutan yang hangat kerana melalui latihan dan pendedahan yang telah diberikan melalui perhebat Jabatan Hal Ehwal Veteran dan sebagainya, mereka lebih cenderung untuk mendapat dan mengikuti program-program yang lain. Apapun, nanti saya sampaikan fakta berapa ramai yang telah memohon. Sri Gading. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Pertama sekali tahniah di atas perancangan yang telah dibuat oleh perhebat, iaitu tentang menambahkan ilmu kepada bakal-bakal veteran yang akan tamat perkhidmatan. Cuma apa yang saya nak bertanya pada pagi ini, kebetulan veteran daripada polis dan tentera daripada Parlimen Seri Gading bersama-sama kita dalam Dewan pada pagi ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah jenis pekerjaan yang sesuai selain menjadi pengawal keselamatan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bantuan JHAV? Sekiranya veteran ini ada menubuhkan koperasi dan boleh membantu untuk memajukan koperasi veteran yang ditubuhkan di peringkat negeri ataupun di peringkat bahagian masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ada pelbagai ruang dan peluang yang boleh dimohon ataupun difikirkan oleh seseorang yang akan bersara untuk mereka mencuburi.
Antaranya program-program yang telah disediakan melalui Perhebat, misalnya satu program bimbingan dan latihan keusahawanan tani secara berstruktur. Perhebat telah mengadakan kerjasama dengan pihak UPM, Universiti Putra Malaysia, dengan pihak Universiti Malaysia Kelantan dan juga yang terbaru dengan pihak Kementerian Ekonomi, di mana veteran yang minat untuk bertani boleh menyertai program ini. Dengan UPM seramai 100 orang telah menyertai, dengan UMK seramai 27 orang. Manakala dengan Kementerian Ekonomi, pilot projek untuk 40 orang yang mana ia melibatkan projek tanaman cili bara di Kamp Erskine, Kuala Kubu Baru. Kedua, program pemekasaan usahawan veteran ATM, kolaborasi rentas beberapa kementerian, Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian, di mana ia menjadi pemudah cara dan penghubung untuk mengenal pasti menyalurkan insentif keusahawanan yang merangkumi khidmat kepakaran, fasiliti, grant dan latihan yang diperlukan oleh usahawan veteran. Dan sejak 2023 hingga September tahun ini, sejumlah 1,586 veteran telah terlibat dan grant-grant keseluruhan berjumlah 780,000 telah pun dikeluarkan. Kemudian veteran MyWira ini dilancarkan Januari lepas bersama Talent Corp, di mana program ini melibatkan kerjasama dengan agensi kerajaan, GLC, GLIC yang mengambil tanggungjawab menyediakan peluang kerjaya kedua kepada veteran ATM. Dan kita telah mulakan dengan satu syarikat Micron Memory Malaysia di Pulau Pinang, dan kerana inisiatif ini maka ada beberapa syarikat seperti Western Digital, Federal Express, Hilton dan sebagainya yang turut memberi perhatian untuk mengadakan kolaborasi. Jadi ini sebenarnya ada macam-macam jenis usaha yang telah dilakukan berasaskan kepada peralihan tumpuan yang telah kementerian gariskan. Jadi kepada koperasi usahawan sebagainya, sebenarnya ada banyak koperasi yang melibatkan bekas tentera ataupun veteran, dan ia tertakluk kepada peluang-peluang yang ada, dan ia juga adalah di bawah Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi, bukan secara khusus oleh Jabatan Veteran. Veteran jaga veteran, Jabatan Veteran menjaga veteran secara individu. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Wee Jackson, Tan Chong PI. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan juga ahli yang berhormat, komitmen untuk memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani untuk memastikan kesejahteraan rakyat terbela dengan prinsip asas Leave No One Behind, KPKT turut bertanggungjawab mengimbangi di antara keperluan penyediaan perumahan mampu milik dengan memastikan pengurusan projek perumahan yang lancar bagi mengelakkan projek-projek tersebut isytiharkan sakit ataupun terbengkalai. Sehingga 30 September 2024 terdapat sejumlah 113 projek perumahan swasta terbengkalai meliputi 30,371 unit rumah dengan 15,952 pembeli. Dalam hal ini, Menteri boleh mengambil tindakan berikut berdasarkan peruntukan khusus di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 ataupun Akta 118, iaitu pertama, Seksyen 11(1), di mana Menteri boleh mengambil apa-apa tindakan seperti mana yang termaktub dalam perenggan A hingga E sekiranya pengawal perumahan berpendapat bahawa pemaju perumahan yang berlesen telah tidak dapat memenuhi obligasinya kepada para pembeli rumah ataupun akan menggantungkan pengendalian pembinaannya ataupun menjalankan perniagaannya dengan cara yang memudaratkan pembeli. Kedua, Seksyen 11(1) CA
di mana menteri boleh mengesahkan bahawa sesuatu projek adalah terbengkalai apabila sesuatu projek tidak disiapkan dalam ataupun di luar tempoh perjanjian jual beli PJB dan tiada sebarang aktiviti yang ketara berlaku di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Dan Seksyen 12 di mana menteri boleh memberikan apa-apa arahan yang difikirkan patut dan sesuai bagi maksud memastikan pematuhan akta ini dan apa-apa arahan yang berkaitan. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, apabila sesuatu projek telah pun diisytiharkan sebagai terbengkalai, KPKT akan mengambil tindakan proaktif dengan menyenarai hitamkan pemaju perumahan dan ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat dengan projek terbengkalai. Lanjutan daripada itu, pihak tersebut juga akan disekat daripada memohon lesen pemajuan baru dan akaun pemajuan perumahan HDA sedia ada akan dibekukan. Di samping tindakan-tindakan sedia ada, KPKT sedang memperhalusi Akta 118 bagi memperkukuhkan tindakan kawalan yang lebih baik dan pencegahan awal serta tindakan jangka masa panjang bagi mengelakkan projek perumahan swasta menjadi sakit dan akhirnya terbengkalai. Selain daripada itu, Tuan Yang Dipertua, antara pindaan yang akan dilaksanakan adalah menguatkuasakan sekatan perjalanan keluar negara bagi mana-mana pemaju dan juga ahli lembaga pengarah yang telah pun disenarai hitamkan, dan maklumat pemaju dan pemajuan tersebut yang terlibat sebagai terbengkalai ataupun bermasalah juga akan dipaparkan di dalam sistem bank data perumahan negara ataupun TEDUH sebagai rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti mana para pembeli dan juga pihak bank pembiayaan. Setakat ini, Tuan Yang Dipertua, sehingga 30 September 2024, sejumlah 14 projek perumahan swasta terbengkalai melibatkan 1,900 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar ringgit Malaysia 574.79 juta telah pun berjaya dipulihkan dan dilaksanakan melalui pemantauan Task Force Projek Perumahan Swasta lewat sakit dan terbengkalai. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Tan Chong PI. Terima kasih usaha-usaha dan langkah-langkah diambil oleh kementerian. Soalan tambahan saya ialah, apakah bentuk kaedah yang dipelajari oleh kementerian dari negara-negara seperti Australia, UAE dan Singapura dalam menambah baik perluasan skop Akta Pemajuan Perumahan atau Kawalan dan Pelaisanan 1966 dan atau Akta 118 yang lebih adil, munasabah dan telus terhadap pembeli rumah di negara ini. Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada ketika ini KPKT sedang dalam pelaksanaan pindaan kepada peruntukan-peruntukan undang-undang yang sedia ada, dan semestinya lah kementerian akan turut mengambil kira amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh negara-negara luar, termasuklah antaranya daripada aspek HDA, kita mengambil kira amalan terbaik yang telah dilaksanakan di Singapura misalnya, dengan melaksanakan penambahbaikan peruntukan berkaitan HDA di dalam Akta 118 agar pengurusan kewangan bagi setiap pemajuan hartanah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lestari. Yang keduanya, Tuan Yang Dipertua, cadangan memperkenalkan sunset clause yang merujuk kepada amalan pemajuan perumahan di Australia misalnya, di mana terdapat peruntukan undang-undang ataupun klausa khusus bagi menghentikan sesuatu projek selepas suatu tempoh yang ditentukan. Dan klausa ini memberi jaminan kepada pembeli bahawa pembeli boleh menarik diri daripada perjanjian sekiranya projek perumahan tersebut tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang dijanjikan. Yang ketiganya, cadangan memperkenalkan pelaksanaan option to purchase yang telah diamalkan di beberapa negara seperti Australia, United Kingdom, Singapura dan Amerika Syarikat, di mana OTP ini adalah perjanjian pertama yang akan dimeterai oleh pemaju dan bakal pembeli sebelum pelaksanaannya. Dengan pendekatan itu nanti akan dapat mengurangkan risiko statistik projek sakit dan lewat dan terbengkalai. Tuan Yang Dipertua. Maran. Terima kasih Timbalan Ketua. Yang Amat Timbalan Menteri, soalan saya. Sejak 2022, pasukan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah ditubuhkan. Banyak show-show yang telah dibuat oleh pasukan ini dan telah dikemukakan kepada kementerian. Apakah antara show dan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani
isu perumahan terbengkalai ini, swasta terbengkalai ini. Dan dalam masa yang sama kita ada panel of expert yang terdiri lebih kuranglah 28 orang, 18 orang. 28 orang pakar-pakar dalam berbagai disiplin. Jadi apakah antara dua badan ini tidak ada pertindahan fungsi dan peranan? Minta penjelasan. Tuan Yang Di-Pertua, Task Force Projek Perumahan Swasta Lewat Sakit dan Terbengkalai memang telah pun diwujudkan sejak Disember 22 dan telah pun menjalankan tugasnya. Mereka dipengerusikan buat masa ini di kementerian ini dipengerusikan oleh saya sendiri. Kita mengadakan mesyuarat 2 bulan sekali dan akan turun tapak projek yang di mana jumlah projek perumahan statistik yang kita pantau dalam yang dilesenkan di bawah kementerian kita ada kurang lebih 3,800 Tuan Yang Di-Pertua. Jadi setakat ini semua berjalan dengan baik dan ada cadangan-cadangan termasuklah pertemuan perbincangan libat urus dengan pihak bank dan semua agensi-agensi yang terkait dan juga kementerian-kementerian yang terkait sudah pun dilaksanakan dan insya-Allah saya yakin dan percaya sekiranya task force ini dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi dan insya-Allah boleh menjalankan tugas dengan lebih baik lagi, banyak isu-isu yang dibangkitkan akan diselesaikan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat.